Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acaya. Okay, Aceh nak cerita sikit pasal sejarah hidup si Kane ni. Okay, Kane ni waktu dia kecil-kecil kan, dia discover yang dia ni ada penyakit yang dia tak boleh rasa sakit. Lepas tu, satu hari ni, waktu dia tengah main dekat belakang rumah dia, tiba-tiba dia ni macam dengar ada bunyi kacau pecah. Lepas dia dengar bunyi kacau pecah tu, lepas tu dia dengar suara perempuan jerit. So, suara tu tak lain tak bukan suara mak dia lah. And then Kane ni dia macam rush lah, dia cari mak dia, dia panggil mak. Lepas tu ada seorang lelaki ni pukul mak dia. And Kane ni dia macam nak stop lah lelaki tu kan. Dia nak macam nak halang lah. Lepas tu lelaki tu macam tangkap dia, grab dia. Lepas tu lelaki ni kata, oh ni ke budak tu? Ha? Ni ke yang dikatakan anak aku ni? Kane dengar macam tu dia macam terkejut. Dia kata, bukan bapak dia dah mati ke? Mak dia bagi tahu kata bapak dia ni seorang tentera laut yang dah mati. Jadi bila lelaki tu cakap macam tu, Kane ni dia macam terkejut. Tapi Kane ni dia still macam lawan lelaki tu kan untuk stop pukul mak dia. Lepas tu lelaki ni dia penampak si Kane ni kuat gila. Dia memang pang macam tu lah. Sampaikan mak Kane ni terkejut. Mak Kane ni ingat macam Kane ni dah mati dah. Lepas tu laki tu macam duk pukul lah mak dia kan. Dia macam minta duit dekat mak dia ni. And then Kane ni dia tersedak. Dia kan tak boleh rasa sakit. So even kalau laki tu pukul dia sekuat mana pun macam dia tak rasa. Lepas tu Kane ni dia ambil pisau besar lah dekat dapur mereka. Dia ambil, lepas tu dia tikam muka lelaki tu. Kira dia tikam muka lah kan. Sini lah kot. Jatuh lelaki tu. Mak dia tengok tu, mak dia terkejut gila. Tapi mak dia ni macam dah cepat. Kita kena sorok mayat ni. Lepas tu Kane ni dia ambil cangkul. And then mak dia kira macam bungkus mayat tu dengan kapet. Lepas tu dia pun ni bawa lah. And dekat belakang rumah Kane ni macam dia ada mossy forest. Lepas tu mak dia ni macam jalan dalam kat mossy forest tu. Dia berjalan ke satu tempat yang Kane ni dia tak mau mak dia pergi. Tapi macam waktu tu kira macam tak ada point lah untuk dia halang mak dia. And then bila mak dia stop, mak dia korek lah kubur tu. Korek, jumpa mayat binatang. Korek, jumpa pula tulang binatang. Korek, jumpa lagi tulang binatang. Punya banyak tulang binatang. Rupanya Kane ni dia duk bunuh binatang dan dia tanam dekat situ. So maknanya memang Kane ni memang daripada kecil dia ni dah ada masalah mental dah. Orang yang psycho ni, dia punya kekejaman, dia mampu untuk bunuh binatang tanpa rasa sikit pun perasaan. Hampa cuba bayangkan hampa nak bunuh kucing. Hampa boleh ke? Macam kucing kot. Orang psycho dia takkan rasa bersalah, dia takkan rasa apa. Dia macam boleh bunuh macam tu je. Lepas mak Kane tanam mayat lelaki tu, lepas tu dia pun dia balik rumah. Kira mak dia ni penuh lah dengan tanah, dengan darah apa semua. Lepas tu mak dia ni tarik lah si Kane ni. Okay, pasal kejadian ni kita jangan bagi tahu siapa-siapa. Ni rahsia antara kita berdua, okay? Mak pun takkan cerita kat siapa-siapa yang pasal tulang binatang yang mak jumpa tu. Tak apa, yang tu kita lupakan. Dan benda semua ni kita lupakan. Kita dah selamat. Waktu tu kira Kane ni umur 15 tahun. And then mak Kane ni dia kata, okay, mak ada satu benda nak beritahu hang. Okay, sebenarnya bapak hang bukanlah tentera laut yang dah mati. Laki tadi tu adalah bapak hang. Waktu dulu, waktu mak kecil-kecil, parents mak dah mati. Jadi mak duduk dengan pakcik. Lepas tu bila pakcik ni mati, pakcik ni dia macam tinggalkan tanah macam farmhouse macam tu lah. Tanah farm dekat mak. Tapi tanah tu macam dia tak memberi hasil apa-apa lah. Dia just tanah biasa sahaja. Lepas tu, laki yang mati tadi tu adalah cousin kepada mak. Dia ni orang yang ada duit. Jadi dia ni macam dia labuk duit dia kalau mana-mana perempuan nak kangkang untuk dia. Sorry kalau bunyi tu kasar. Jadi disebabkan mak waktu tu susah, tak ada duit, tak ada makan, tak ada kerja. Jadi mak pun macam kira jual diri ni dekat cousin tu. So cousin ni lah yang bela dia. And then lepas mak mengandungkan hang tu, yang mak lari, kita tukar nama semua. Lepas tu tak sangka lah dia boleh jumpa. And then Kane ni dia dengar macam tu, dia macam dia terus cakap kat mak dia. Dia kata tak apa, dia faham apa yang mak dia buat. Dia tak marah mak dia. Jadi mak dia ni macam bersyukur lah dapat Kane ni. Kane ni macam baik, understanding. Tapi mak dia ni tak tahu kata Kane ni sebenarnya dalam diri dia tu, dia ni seorang yang psycho. And Kane ni lepas dia tikam muka lelaki ni, dia rasa best gila. Dia rasa puas, dia rasa macam dia rasa seronok lah. Okay, lepas tu mak Kane ni dengan Kane, dia pun ni macam pindah lah. Sebab dia pun ni dah susah, jadi tak mampu untuk duduk dekat rumah tu dah. Jadi dia pun ni pindah duduk dekat apartment. Lepas tu mak dia ni minta kerja, semua tak dapat. Minta kerja sini jadi waitress apa, memang tak dapat lah. Sampailah mak dia ni ada jumpa satu pekerjaan ni, kira dia jadi
cleaner. Tapi cleaner ni macam dia kena clean kawasan chemical semacam tu lah. Kira kawasan yang biohazard, yang bahaya untuk manusia. Tapi sebabkan dah tak ada kerja sangat, jadi macam terpaksa lah ambil kerja tu. Dan bila mak dia ambil kerja tu, lama kelamaan mak dia ni macam muka pucat, nampak sakit, tak bermaya. Makin lama mak dia ni macam sakit. Sampailah satu hari memang mak dia ni jatuh sakit, lumpuh. Kira terbaring lah dekat atas katil. Jadi K ni dia tak sampai hati nak tengok mak dia ni terseksa. Jadi K ni dia decide untuk tamatkan riwayat mak dia. Jadi waktu tu Kenny dia tengah fikir, aku nak bunuh mak aku ni yang paling tak sakit untuk dia. Mula-mula dia fikir macam nak cucuk morfin, tapi dia tak tahu lah jumlah morfin banyak mana yang boleh membunuh. And then Kenny dia fikir, okay, yang paling cepat untuk mak dia tak rasa apa-apa adalah waktu dia keluar, dia pergi ambil kapak. Pada hari yang sama, kira mak dia ni ada terima surat yang kata mak dia ni dah dipecat dengan pekerjaan tu. So K ni sebelum dia mak dia, so and then mak dia ni tengok dia, jadi mak dia ni nampak lah perangai sebenar K ni. Jadi K ni pun dia tamatkan riwayat mak dia. Macam memang mental lah orang yang macam ni. And then K ni dia belik semua barang-barang mak dia. Dia tengok purse mak dia. Mak dia ada $20 sahaja. And then dia check lah barang-barang mak dia. Lepas tu mak dia ni macam ada scrapbook, ada gambar-gambar depa ni waktu dulu-dulu waktu dia kecil-kecil. Lepas tu ada keratan surat khabar mak dia letak dalam scrapbook tu. Kira polis tengah cari owner tanah farm tu. Dan depa tengah cari seorang lelaki yang bernama Joshua Kane yang disyaki membunuh pakcik dia. Jadi polis dah jumpa mayat pakcik dia / bapak dia tu. Lepas Kane dia dah pack barang dia apa semua. Jadi Kane ni, waktu tu Kane ni dia dah besar lah. Kira yang terjadi kes yang dia bunuh pakcik dia tu waktu dia umur 15. Kira sekarang ni kira dia umur 17-18 lah, dan nak habis sekolah. Kira nak masuk universiti. Kane ni dia pandai tau. Memang dia student yang paling top dalam sekolah. Sampai dia dapat scholarship untuk masuk universiti. Lepas tu Kane ni dia ada bunuh juga 2 orang kawan dia. Salah seorang kawan dia tu kira dia bunuh dekat dalam bilik tidur dia. Bilik tidur Kane ni. Lepas Kane dia dah bunuh mak dia, dia pack barang dia apa semua. Lepas tu dia pergi ambil minyak, dia tabuk lah dekat satu rumah dia ni. Dan paling banyak dia tabuk dekat dalam bilik dia. Sebab dia tak mau polis tahu kata dia ni bunuh kawan dia dekat dalam bilik dia ni. Tak dapat cari bukti lah maksudnya. Jadi last bila sebelum dia nak bakar tu, dia tengok rumah tu dan dia tengok mak dia. Lepas tu dia terus bakar. Lepas tu dia bunuh seorang kawan dia ni, dia curi kereta dia. Lepas tu mayat dia tu disimpan dalam bonet macam tu je. Jadi kan Eddie kata dia rasa macam pembunuh serial killer ni dia dah praktis bertahun-tahun. Kalau takkanlah dia boleh buat kerja dia ni macam perfect kan. So Kane ni dia ni memang praktis daripada dulu. Sebab tu pembunuhan ni cantik je. Okay, pada hari perbicaraan tu kira Art ni dia pun nak buat lah open statement. Kira dia first one yang kena buat open statement dekat juri. Dan waktu tu K ni memang ada dekat among juri ni. Lepas tu Art ni pun dia bangun, dia smart, dia tegak, confident. And then dia cakap, ni dia cakap dekat juri tu lah. Dia cakap depan juri, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini, hari perbicaraan ini, saya nak bagi 3 perjanjian. Yang pertama, aku akan tunjukkan fakta yang membuktikan Robert Solomon ni yang tertuduh telah membunuh isteri dia sendiri, Ariella Bloom, dan juga ketua security dia, Carl Tozer, secara kejam. Dan aku takkan spekulasi ataupun teori untuk bagi tahu kebenaran ni dekat hampa. Kedua, rasa macam dalam court pula. Berangan lah jadi lawyer. Aku akan buktikan yang Robert Solomon ni telah tipu polis. Kata yang dia ni balik rumah dia pada waktu tengah malam, pada hari kejadian. Aku akan buktikan yang dia ni menyorokkan satu-satunya bukti yang kuat mengatakan dia ni adalah pembunuh sebenar. Ketiga, aku janji aku tunjuk bukti forensik yang mengatakan Robert Solomon ni ada waktu kejadian pembunuhan dan dia yang melakukan pembunuhan tu. Aku akan buktikan sertakan DNA, cap jari dan juga DNA dia dekat dalam duit yang disumbatkan dalam mulut Carl Tozer ni. Kane waktu tu dia dengar, dia macam nak bangun, nak tepuk tangan dekat Art ni sebab dia rasa macam, wih hebat lah Art ni. And then Art ni dia sambung lagi, tuan-tuan dan puan-puan, aku
akan pegang kepada janji-janji aku ni. Sebab aku akan malukan mak aku yang dalam kubur tu kalau aku tak membuktikan kebenaran yang sebenar dan membawa pesalah ni ke muka pengadilan. Dalam kes ni, kes yang berkaitan dengan duit, seks dengan balas dendam. Robert Solomon ni dia jumpa isteri dia curang dengan ketua security dia, Carl Tozer. Jadi Robert ni dia tak boleh terima, dia bunuh isteri dia sendiri, dia bunuh ketua security dia, dia pukul kepala Carl ni dengan kayu baseball, dia tikam isteri dia berkali-kali disebabkan geram, disebabkan marah, dan dia letak duit dekat dalam mulut Carl ni sebab dia rasa Carl ni nakkan duit Ariella ni. Jadi dia takkan biarkan benda ni berlaku sebab bila Ariella mati, Robert ni lah waris harta Ariella yang berjumlah 32 juta dolar. Aku akan buktikan yang dia tipu polis, aku akan tunjukkan bukti forensik, dan selepas itu terpulang kepada anda tuan-tuan dan puan-puan juri-juri. Anda yang menentukan sama ada mangsa patut mendapat keadilan walaupun mereka berdua dah mati, tak boleh dihidupkan, tapi at least anda boleh buatkan mereka tenang di sana. Kira hebat si Art ni, dia punya open statement. Lepas tu Eddie ni dia macam, not bad Art ni kan, dia pun ni dah macam gelabah dah. Lepas tu Eddie ni dia macam perasan Art ni dia macam gunakan psychology number. Macam dia guna nombor 3 ni macam dia ada banyak maksud tau. Dia macam bagi hang satu kepastian, satu perjanjian yang macam hang akan buat apa saja, macam tu. Macam kalau pepatah orang putih dia akan cakap third time's a charm. Waktu Art habis tu pun Ken ni pun macam damn, lelaki ni memang terbaik lah. And then nombor 3 ni macam contoh lah kan, ada orang call hang, lepas tu salah nombor, hang rasa tu macam satu kesilapan. Kali kedua kalau orang yang call kata wrong number, hang rasa macam okay, dah second dah aku kena ni, mungkin kebetulan. Okay, third time kalau orang call cakap wrong number, hang akan rasa macam macam benda tak kena, dah 3 kali dah aku kena ni. So Art ni dia gunakan nombor, dia macam psycho juri-juri ni dengan nombor 3 ni. So bila hang bagi ke perjanjian 3 ni, jadi macam membuatkan hang rasa macam oh yes, mesti macam ada something yang tak kena. Kira nombor 3 ni macam magic number lah orang kata. Sebab tu kot Aceh lahir bulan 3. Lepas tu next one is Eddie lah nak buat open statement. Lepas tu dia perasan yang Robert ni macam muka dah gelabah tau. And then dia macam tenangkan Robert ni, okay, relax, chill, tak ada masalah, ni baru open statement ni. And then Eddie pun dia buat open statement. Dia kata, okay, nama saya Eddie Flynn, saya mewakili defendant Robert Solomon. Saya tak macam prosecutor yang hang nak kena ingat nama dia. Hang tak payah ingat nama aku pun, nama aku tak penting untuk hampa. Apa yang aku percaya dan pendapat aku semuanya tak penting. Yang penting adalah kepercayaan hampa sebagai juri. Perjanjian hampa sebagai juri di mana hampa dah mengangkat sumpah untuk memberikan keadilan seadil-adilnya kepada yang bersalah dan juga mangsa. Sebagai seorang juri, hampa mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab terhadap setiap orang dalam mahkamah ni, setiap orang dalam negeri ni dan setiap orang di negara ni. Sebab hang yang menentukan sama ada orang tu bersalah ataupun tidak. Kebanyakan orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman secara tidak adil. Jadi kalau hampa menjatuhkan hukuman penjara dekat orang yang tidak bersalah, hampa kena bawa tanggungjawab tu sampai mati. Hampa kena bertanggungjawab kerana menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Hampa adalah satu-satunya orang yang dapat melindungi orang-orang yang tidak bersalah ini. Sekarang ni, undang-undang mengatakan Robert Solomon ni yang bersalah, dituduh membunuh isteri dan juga ketua security dia. Prosecutor yang duduk di sana, dia ni akan buat apa saja untuk membuktikan kata dia ni, defender ni bersalah. Simpan dalam kepala otak hampa ni, apa saja yang prosecutor ni kata, hampa boleh percaya ke 100%? Betul ke benda tu? Hampa rasa prosecutor ni jujur ke orangnya? Boleh jadi benda ni jadi kod lain. Boleh jadi ada orang lain yang menganiaya Robert Solomon ni dan membunuh Ariella dan juga Carl. Team defense akan tunjukkan ada orang lain yang prosecutor terlepas tengok. Ada orang lain yang polis terlepas tengok bukti-bukti dia. Ada orang lain yang FBI ni tengah cari pembunuh ni bertahun-tahun. Seseorang yang dah bunuh orang beberapa kali. Boleh berkemungkinan orang ni yang bunuh. At the end perbicaraan ni, hampa tanyalah soalan ni dekat diri hampa. Kalau jawapan tu
tu, ya, jadi hampa berjaya selamatkan Robert Solomon ni daripada bersalah. Hampa berjaya menyelamatkan orang yang tidak bersalah daripada dipenjarakan. Waktu tu kira Arnold ni dia pula nak tepuk tangan dekat Eddie ni. Macam Eddie ni dia psycho. Dia buatkan macam juri-juri ni kena fikir panjang sebelum depa ni buat keputusan. Macam kena faham yang kata okey, hang kena dengar kedua-dua pihak dan bandingkan. Hang bukan dengar macam okey, prosecutor kata macam ni, dia bagi bukti, so bukti tu betul lah. Tak bermaksudnya yang tu. Hang kena tengok daripada sudut perspektif lain juga yang defense team ni present dekat hang. Arnold ni dia macam nak give me 5 lah dekat si Eddie ni, walaupun dia meluat dengan Eddie ni. Jadi Arnold ni kan dia konsultan juri, so dia nampak lah beberapa juri yang macam respon dengan Eddie tu punya open statement. Juri ni dia bukanlah respon macam tak, dia macam tenang je, tapi dia macam kalau dia angguk tu macam setuju lah. Lepas tu prosecutor terus kan perbicaraan ni. Dia kata okay, prosecutor nak panggil saksi yang pertama, Detective Anderson. And then Detective Anderson ni dia masuk court dan dia berdirilah dekat tempat saksi tu. Dan Eddie kenal detektif tu, sebab detektif tu adalah salah seorang detektif yang belasah dia dekat depan office dia malam semalam. Dan detektif ni pun dia pasal lah Eddie ni, dia kenal lah Eddie ni. Tapi macam yelah, buat tak tahu je lah kan. Sebab hang kat dalam mahkamah waktu tu Eddie ni dia rasa kalau lah detektif Anderson ni korap sama macam yang detektif yang serang dia ni, ada chance lah untuk depa ni buktikan kata polis ni aniaya si Robert. Lepas tu detektif Anderson ni tangan kanan dia macam patah berbalut tau, so dia angkat sumpah tu guna tangan kiri. Lepas tu waktu tu kira Kane ni bila dia macam tengok situasi dalam perbicaraan tu, Kane ni dia macam teringat lah kisah yang dia ni pernah bunuh mak dia pernah bunuh kawan-kawan dia. Jadi macam dia duduk dah terberangan ke situ lah. Lepas tu dia perasan macam Arnold tengah duk tengok dia macam tengok aja. Lepas tu dia perasan dia macam buat dono je lah. Lepas tu dia macam teruskan tengok saksi ni. Lepas tu dia risau tau, takut Arnold ni find out yang dia ni hanyalah menyamak. Okay, Detektif Anderson ni dia ni merupakan pegawai polis yang department pembunuhan, kes-kes homicide lah. Lepas tu Anderson ni dia cakap lah dia ada pengalaman selama 14 tahun menjadi polis dalam kes pembunuhan. Jadi hang ni macam orang yang dah tahu lah, kira kalau macam hang tengok crime scene tu, hang dah tahu lah kira ni pembunuhan tentang apa. Jadi dia kata bila dia tengok pembunuhan Ariella dengan Carl ni macam kira pembunuhan yang personal maksudnya macam hang bunuh atas dasar dendam, geram, benci, menyampah, semualah. Lepas tu Art tanyalah apa yang membuatkan hang kata pembunuhan ni personal. And then Detektif Anderson ni dia kata seorang isteri yang ditemui atas katil dengan seorang lelaki, tak perlu untuk jadi polis pun, orang lain pun akan rasa seorang suami tu lah suspek utama. Dan suspek yang polis rasa suspek utama adalah defendant lah, Robert Solomon. Lepas tu Art ni dia macam tengok Robert Solomon, lepas tu dia macam mengambil masa untuk tengok Robert ni. And then dia macam tengok balik Detective Anderson. Dia macam nak suruh juri follow tengok, okay, defendant, okay, kita back balik. Macam tu. And then Art ni dia kata okay detektif, aku nak tunjukkan satu gambar bukti mayat Ariella dan juga Carl yang akan dimasukkan sebagai exhibit 1, bukti yang pertama yang boleh dimasukkan dalam statement tanpa argument daripada pihak lawan. Jadi saya nak memberi amaran kepada orang-orang di mahkamah tentang gambar ni memang gambar yang sensitif lah, gambar grafik. Lepas tu Eddie ni dia macam dia tak tengok tau screen tu, dia tengah tengok Robert ni dan dia nampak Robert ni tengah tutup mata dia, tengah pandang bawah tau. Lepas tu Eddie ni dia bisik dekat Robert, dia kata Robert, hang kena dengar cakap aku ni, hang kena tengok screen tu. Lepas tu Robert kata aku tak boleh, aku tak sanggup tengok mayat isteri aku yang dibunuh secara kejam ni. Lepas tu Eddie kata tak, sekarang ni hang kena tengok, hang kena tengok juga walaupun sakit pedih, hang kena tengok sebab hang kena jaga nama hang dekat depan juri, hang kena jaga behavior hang. Lepas tu Robert ni dia macam tunduk je. Lepas tu Arnold ni dia kata dekat Robert ni, dia kata sekarang ni Eddie ni tengah bagi pilihan dekat hang nak tengok gambar ni ke ataupun hang nak tengok ceiling dekat dalam penjara nanti seumur hidup hang. Lepas Robert dengar macam tu, Robert pun macam dia slow lah, dia angkat kepala dia dan dia macam duduk tegak dan dia tengok gambar pembunuhan tu. Lepas tu Eddie ni pun dia macam cakap thank you lah dekat si Arnold ni. Dia macam
angguk. Lepas tu Art ni dia tanya Detektif Anderson lepas dia upload gambar tu. Dia kata okay, berdasarkan dengan gambar yang hang tengok ni dekat dalam bilik tidur ni, apa yang hang percaya yang berlaku pada malam kejadian tu? And then Detektif Anderson ni pun dia kata okay, kalau hampa tengok gambar ni, Carl ni kedudukan dia, Carl ni kepala dia duduk mengiring, jadi hang boleh nampak ada luka dekat belakang kepala dia, dan kaki dia ni kira macam dilipat. So berdasarkan daripada autopsi si Carl ni, pukulan dekat kepala dia tu pukulan injured yang sangat serius. Even kalau dia tak mati daripada injured tu, lama kelamaan dia akan mati juga sebab dia dah damage kepala otak si Carl ni daripada pukulan kayu baseball. Jadi aku percaya Carl ni merupakan ketua security, so seseorang yang ada experience untuk protect diri dia, untuk defense diri dia. Jadi dia akan nampak lah dia ni sebagai orang yang macam threat. So logik lah kalau Robert Solomon ni dia serang si Carl ni dulu, make sure Carl ni mati dulu. So mungkin Robert Solomon ni dia pukul kepala si Carl ni waktu Carl ni tengah tidur. Disebabkan itulah yang tak ada kesan pergelutan antara Robert dan juga Carl ni. Kira dekat badan Carl ni pun tak ada kesan ataupun luka pergelutan. Lepas tu Art ni kata, boleh tak hang kena pasti senjata yang digunakan untuk membunuh Carl Tozer? And then Detektif Anderson ni kata yes, senjata yang digunakan adalah kayu baseball yang telah dijumpai dekat tepi katil, dan dekat kayu baseball tu pun ada darah mangsa dan juga DNA yang tertuduh Robert Solomon, dan benda ni pun dah dibuktikan oleh forensik tu juga. Forensik confirm kata kayu ni memang yang punca luka di kepala Carl. Lepas tu Art ni dia ambil kayu baseball tu yang dah macam dalam plastik sebagai barang bukti, dan dia angkat lah kayu baseball tu, tunjuk dekat juri, tunjuk dekat semua orang. Lepas tu Art kata, inikah kayu baseball yang dikatakan tu? And then Detektif Anderson kata, yes, betul. Lepas tu Art tanya lagi, okay, lepas dia pukul Carl ni dengan kayu baseball ni, dan apa yang jadi lepas tu? And then Detektif Anderson ni dia kata, selepas tu yang tertuduh Robert Solomon telah tikam Ariella Bloom, iaitu isteri dia, sebanyak 5 kali. Dia tikam dekat dada, dekat hati ni, dan juga dekat perut. Dan salah satu tikaman tu terkena dekat hati. So Ariella ni kira dia mati secara cepat lah, macam instant lah. Lepas Anderson kata macam tu, kira macam apa ni, mahkamah tu macam wow, macam tu. Semua orang macam and then Art ni pun dia biar benda tu macam hadam dulu dekat juri-juri ni, bagi rasa macam, bagi dia pun macam panas dengan kekejaman ni. And then Art ni dia teruskan, dia kata mayat-mayat ni telah dibedah siasat oleh seorang bedah siasat yang bernama Sharon, betul? And then Detektif Anderson kata betul, dan aku dapat result ni daripada lab bedah siasat ni lah, dan aku dapat call yang dia temui something dekat dalam mulut si Carl ni. And then Art kata benda apa yang dia jumpa tu? Dia kata dia jumpa satu duit bernilai $1 yang dilipat untuk menjadi bentuk butterfly, dan bila butterfly tu dilipat jadi macam tu, dan dia letak kat dalam mulut si Carl ni. Lepas tu Art tanya, polis check tak duit ni? And then Detektif Anderson kata yes, mereka check duit ni memang ada DNA defendant, iaitu Robert Solomon, dan ada lagi satu DNA yang ditemui tapi kira orang tu macam tak penting, tak ada kena-mengena. Yang penting DNA yang tertuduh ada. DNA yang ada adalah cap jari. Kira cap jari tu dia punya bentuk dia macam, ni kan duit tu, contohlah ni duit tu, kira cap jari tu macam tu, depan belakang macam tu. Lepas tu ada DNA peluh dan juga apa ni, skin cell dekat dalam tu, dan DNA tu kira match lah dengan tertuduh. Kira mahkamah lagi kecoh lah, lagi macam oh my god. Macam tu. Lepas tu Art ni dia cakap, ya Tuan Hakim, Doktor Bedah Siasat akan dipanggil untuk meneruskan perbicaraan ni nanti. Kira dia pun ni kena maklumkan kat mahkamah tau. Kalau tak maklumkan jadi macam big issue, sebab Harry dah habaq dah kata buang saksi yang tak ada kena-mena, dan Harry pun memberi kebenaran. Dan Art ni diteruskan lagi, tanya Detektif Anderson ni, okay detektif, hang ada bercakap dengan tertuduh pada hari kejadian? And then detektif tu kata, ya, aku jumpa dia. Dia waktu first pergi rumah dia ni kira baju dia ada kesan darah, tangan dia ada kesan darah, dan basah habis lah sampai ke seluar dia ada kesan darah.
Lepas tu dia bagi tahu kata dia balik tengah malam. And then dia jumpa mayat isteri dia dengan Carl ni dekat atas katil. Lepas tu dia cuba nak bagi CPR, macam nak hidupkan si Ariella ni, tapi tak berjaya. And then dia call 911 emergency. Lepas tu Art kata okay, kita akan play back balik call 911 pada hari malam tu. Lepas tu dia pun dengar lah kira suara Robert ni call 911. Kira suara macam Robert ni memang suara gelabah, suara macam sedih, dia macam tengah menangis. Lepas tu dalam call ni suara Robert ni macam dekat background tu macam dengar ada bunyi gelas pecah dan macam bunyi orang terjatuh. Lepas tu Robert ni dia macam dia cakap tu dia terdrop handphone dia. Lepas tu si Art ni dia tanya detektif, waktu yang dia call 911 ni hang ada tak waktu tu? Detektif kata tak, dia tak ada. Lepas tu Eddie ni dia pegang tangan Robert ni, dia tanya Robert, waktu hang call 911 ni hang ada terjatuh ke? Lepas tu Robert ni dia macam tak, aku macam tak ingat lah apa yang jadi. Tapi Robert ni dia macam terbayang, macam ternampak lah situasi yang dia waktu malam kejadian tu, tapi dia tak ingat. Lepas tu Eddie ni dia buka balik laptop dia, dia tengok gambar crime scene tu. Lepas tu kan ada table yang terbalik, yang macam nampak macam something wrong tu. Eddie kata mungkin Robert ni dia terlanggak meja ni, dia terjatuh tapi dia tak sedar. Lepas tu Art ni dia cakap dekat Detektif Henderson, okay Detektif Henderson, hang tolong tengok gambar next ni dan boleh tak hang ceritakan tentang gambar ni. Okey, gambar tu adalah gambar yang meja terbalik tu lah. Lepas tu Anderson ni dia kata lah, okey waktu dia sampai dekat crime scene tu dia nampak meja ni terbalik dan ada satu pasu yang pecah. Lepas tu Art ni dia kata mana pi table ni. Lepas tu Anderson ni dia kata meja ni dekat crime lab. Apa yang aku nampak, meja ni macam diubah mungkin sebelum atau selepas kematian. Dan bila aku tanya tertuduh, dia kata dia tak ingat. Dia keep on cakap yang dia ni balik waktu midnight, dia tak tahu apa yang jadi dan dia just jumpa mayat bini dia dan juga ketua security dia. Kemungkinan kami pun rasa yang defendant ni tak bersalah kalau dia tak kacau meja ni. Jadi kami pihak polis ambil meja ni untuk dihantarkan dekat crime lab. Lepas tu Art tanya apa yang hampa jumpa daripada meja ni. Mula-mula tak ada apa. Aku pun check lah dekat meja tu, kot-kot lah macam ada laci yang tersorok ke apa. Tak ada. Semalam waktu aku pi lab ni, dia pun jumpa ada kesan tapak kasut kira tapak kaki lah, tapak kasut dekat atas meja tu, dekat dekat atas meja lah, permukaan meja, sorry. Dan kasut tu kasut yang sama dipakai oleh Robert pada malam kejadian tu. Dan kami baru dapat laporan pagi tadi yang mengatakan pasal tapak kasut tu. Lepas tu Art ni pun dia bagilah report tu dekat Eddie dan juga Tuan Hakim. Eddie dia boleh bangkang tahu benda ni, sebab kira macam ni bukti last minute, sepatutnya tak boleh. Tapi macam Eddie kata macam tak guna lah kalau dia bangkang benda ni, sebab Hakim mesti akan knock juga tengok, sebab result tu dapat lambat. So macam boleh diterima jugalah. Lepas dengar Anderson kata ada tapak kasut dekat atas meja tu dan kasut tu dipakai oleh Robert. Lepas tu Robert ni dia cakap dekat Eddie, dia kata dia tipu. Mana dah aku berdiri atas meja tu. Hakim sampai dengar, Hakim tengok je kan, macam suara dia kuat sangat kan. Eddie macam sabar. And then Anderson ni dia continue lah. Dia kata memandangkan aku dapat report tu pagi tadi, jadi lepas aku dapat report tu aku pun pergilah ke tempat kejadian. Lepas tu kira macam aku nampak macam lampu yang dekat atas ceiling macam ada satu benda tau. Jadi dia pun ambil macam satu kursi ke apa, nak ambil tangga lah. So nak panjat dan dia korek lampu tu. Kira lampu tu lampu bulat macam ni tau. Dia korek lampu tu dan dia jumpa, cuba teka apa? Pisau. Lepas tu Art ni dia keluarkan bukti pula. Dia kata inikah pisau yang hang jumpa tu? Anderson kata yes, itulah pisau dia. Dan dekat pisau tu kira macam dah kena habuk dan ada kesan darah tau. Waktu tu kira Eddie ni dia macam berserah lah. Dia kata minta-minta lah dekat pisau tu tak ada kesan DNA. Lepas tu Art ni tanyalah, adakah pisau ni yang membunuh Ariella Bloom? Lepas tu Eddie ni dia cakap lah dekat Robert ni macam duduk elok-elok, jangan
nampak sangat yang hang ni gelabah sangat, macam bersalah sangat. Relax, sabar. Lepas tu Anderson ni dia kata darah yang dekat pisau tu memang match dengan darah DNA Ariella. Dan sekarang ni dia pun tengah nak confirm sama ada DNA Robert ada ke tak. Lepas tu Art ni dia tanyalah, dia kata detektif macam pelik tak, seorang pembunuh selalunya dia akan sorok ke senjata yang dia gunakan dalam rumah berlakunya pembunuhan tu. Lepas tu Anderson ni kata selama bertahun yang dia bekerja, dia tak pernah jumpa senjata pembunuhan tu dekat tempat terdekat crime scene tu. Selalunya pembunuh ni dia akan sorok dekat mana-mana yang jauh ataupun dia buang. Memang hang susah lah nak jumpa senjata ni. Tapi berdasarkan record call 911 tadi, dengar suara Robert ni seolah-olah macam dia ni memang tengah panjat something, macam suara dia macam tengah sorok benda tu dan dia terjatuh. Sebab tu meja tu dia punya terbalik tu seolah-olah macam dah diubah, dan disebabkan dia terjatuh tu lah, terjatuh juga yang pasu tu dekat lantai dan pecah. Lepas tu Art ni kata okey, dah tak ada soalan lagi ya Tuan Hakim. Saya rasa kolik saya ni akan membuatkan hang, dia cakap kat detektif Anderson ni, akan persoalkan kerja hang sebagai polis dan komplain pasal kerja hang ni untuk bagi juri ada sanksi terhadap hang. Aku macam pelik kenapa yang dia tak bangkang bukti baru ni. Art ni dia kata macam tu dekat mahkamah. Dia macam peli si Eddie ni tau. Macam nak buatkan Eddie ni nampak buruk dekat mata juri. Kau ajar tak si Art ni? Main kotak kan. Lepas tu Eddie ni dia bisik something dekat Arnold, and then Arnold ni pun dia keluar lah dekat dia keluar daripada bilik mahkamah tu. Lepas tu Eddie ni dia kata kami tak ada bangkangan Tuan Hakim. Bukti ni boleh dijadikan sebagai bukti dalam pembunuhan ni. Harry, hakim tu, sampai dia tengok Eddie dia macam terkejut. Macam, gila kau? Macam Eddie dia boleh bangkang benda tu, tapi Eddie ni dia tak bangkang. Bukti last minute ni sangat penting tau. Dan bila last minute, actually pihak lawan tu dia memang kena maklum dah, tapi dia tak maklumkan. Bila dia tak against benda ni, macam rugilah dekat dia. Tapi Eddie ni dia tak bangkang. Lepas tu kira macam waktu ni dia pun tengah tunggu Arnold ni tau. And then Eddie ni dia macam cakap lah dekat detektif Anderson. Dia kata, kenapa tangan hang patah? Lepas tu detektif Anderson ni dia macam geram kan. Dia macam, lepas tu dia kata, aku tergelincir atas ais. Lepas trial ni aku bagi tahu hang cerita tu tau. Dia macam sajalah usik si Anderson ni. Dia tahu Anderson ni takkan bagi tahu benda betul. Lepas tu tiba-tiba dia pun dengar Arnold ni masuk bilik mahkamah tu dengan beberapa orang lelaki bawa kotak, bawa beg dan bawa katil tau. Katil dengan tilam. Dia kira dia pun masuk courtroom tu macam semua orang duk tengok lah benda tu kan. And then Art ni dia macam tengok, dia macam gelabah. Lepas tu dia kata ada performance band ke? Lepas tu Eddie ni dia pergi dekat Art ni, dia bisik, dia kata ni band, dia pun nak main lagu Hari Kematian Hang. Eddie ni pun boleh tahan juga. Lepas tu sebelum Art ni dia nak bangkang benda ni, Eddie ni dia dah bagi tahu dekat Harry, dia kata dia nak reconstruction cross examination. Dia macam nak tunjukkan something lah. Lepas tu Harry ni dia setuju dan dia minta juri semua keluar daripada bilik courtroom tu, sementara dia pun ni nak prepare barang-barang tu. And then Harry pun panggil si Art ni dengan Eddie ni untuk menghadap dia. Lepas tu Art ni dia bangkang lah, dia kata aku tak dimaklumkan yang ada reconstruction, jadi benda ni patutnya tak boleh buat lah. Lepas tu Harry ni dia kata hang tak payah nak melebih sangat. Tadi hang bawa bukti last minute, dia ni tak bangkang, dia tak kata apa. Lepas tu sekarang ni bila dia buat macam tu hang nak marah pula. Aku tahu hang ada bukti pisau tu dah lama, kenapa sekarang baru hang nak bagi tahu? Patutnya tak boleh tau. Hang memang kena bagi tahu dia dah, maklum dah sebelum tu. Kenapa hang buat macam tu? Hang saja nak panjangkan trial ni kan. Aku dah kata dah kena pendekkan trial ni. Trial ni kena settle hari Jumaat. Lepas tu Art ni dia macam terkejut, dia macam tak. Bukan niat saya untuk memanjangkan trial ni. Jadi aku dah bagi peluang dekat hang. Sekarang ni Eddie, aku bagi peluang dekat hang sebab aku dah bagi peluang dekat dia. Jadi lepas ni kalau antara hampa dua ni bawa bukti last minute, buat benda-benda last minute macam ni, hampa kena dengan aku. So apa saja bukti nak present sekarang. And then Eddie pun cakap ada bukti yang aku nak tunjukkan satgi, bukti baru. And then Harry kata sila masukkan. Lepas tu Eddie dia upload gambar yang dihantar oleh
Harper, dan Harper pun hantarlah gambar tu dekat office DA ni. Dia pun dah sedia maklum dah evidence tu. Lepas tu waktu dalam perbicaraan tu, Kane ni dia macam tengok lah orang sebelah dia. Kira waktu Art ni duk soal siasat saksi dia apa semua, dan dia nampak lah dekat beberapa orang juri yang sebelah dia ni tulis guilty, bersalah. Lepas tu bila Kane ni dia tengok macam tu dan dia tulis guilty tu, dia copy balik. Dia copy tulisan tu. Lepas tu bila hakim suruh juri ni semua keluar, and then Kane ni dia jumpa lah pegawai. Dia kata dia nak pergi tandas boleh tak? And then pegawai kata boleh je pergi tandas sementara tunggu ni kan. So Kane ni pun dia pergi tandas. Dia koyak kertas tu dan dilipat elok-elok, disimpan dalam plastik dan disimpan dalam kot dia. Lepas 10 minit depa ni kena tunggu kat luar. So depa ni pun dipanggil masuk balik dalam mahkamah. And then ada 2-3 orang juri. Ada seorang juri ni lah, nama dia lah Spencer. Spencer ni dia kata lah, hampa nampak tak prosecutor dia buat masukkan bukti last minute? Celaka kan? Aku memang tak percaya statement polis. Aku rasa macam something wrong. Lepas tu ada juri perempuan ni, dia kata, betul. Kenapa lah dia nak sorok bukti pisau tu? Bagi tahu je lah awal-awal kan. Kenapa last minute baru nak bawa keluar? Lepas tu ada yang kata tak tahulah macam mana sekarang ni, tapi memang nampak Robert ni bersalah lah. And then Kane ni dia macam masuk campur lah. Dia kata relax, kes ni tak habis bicara lagi, kita tak boleh bincangkan benda ni, so kita kena biar open mind. And then dia pun macam betul kita boleh bincang lagi ni, kita kena relax dulu, benda ni baru macam first saksi lagi.